baik-Mu yang suci ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Karena Yesus hadir di tengah-tengah baik suci-Mu ini Tuhan. Kami menyatakan pujian ini. Haleluya Tuhan selagi. Haleluya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh-Mu memenuhi hatiku. Awan Haleluya Tuhan Yesus. Saya jemputkan sidang jemaah bagi berdiri. Sama-sama kita mulaikan kebaktian kita pagi ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian sekali lagi. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan ingin menyatukan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu
mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan disentuh oleh kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik Tuhan. Kesetiaan-Mu tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu tidak pernah putus-putus asa. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kerinduan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi ini Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah bait suci-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu di tengah-tengah ini Tuhan, Kau hadir dan menyelubungi kami semua Tuhan, dan menyertai setiap diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan lagi, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan buka mulut Anda. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Kehadiran-Mu Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai dengan ibadah ini Tuhan. Kau menjadi yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini. Segala sesuatu kami percaya Kau yang memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Bapa, Kau memberikan kami kekuatan, Kau memberikan kami semangat, Kau memberikan kelegaan kehidupan kami pagi ini Bapa. Semua ini adalah kerana kasih-Mu Tuhan. Semua ini adalah kerana kasih-Mu Tuhan. Kerana kasih-Mu ini yang membuatkan kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami doa, kami serahkan pelayanan kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Salam, apa kabar semuanya? Tak dengar suara Anda. Shalom, apa kabar semua? Sudah lama kita tak beribadah bersama-sama, amin. Puji Tuhan, hari ini Tuhan telah memberikan kita kesempatan sama-sama kita memuji Tuhan, amin. Jangan malas, kita buka tangan kita. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan. Yesus adalah kekuatan kita, amin. Haleluya Yesus. Yesus adalah kekuatan. Hanya Dialah kota pentingku. Dia yang memberikan
Tanpa-Mu Tuhan, kami tak boleh buat apa-apa dalam kehidupan kami Tuhan. Kerana nama Yesus, segala sesuatu kami percaya Kau memberikan kami kekuatan dan memberi kami pengharapan yang baru setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Sama-sama. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
memberikan persembahan kami, baik perpuluhan, persembahan misi dan persembahan kami, persembahan kasih, kami akan memberi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kepada kami. Kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami, dan sekarang kami akan memberkati melalui pemberian kami. Terimalah Tuhan pemberian kami, berkatilah setiap tangan yang akan memberi. Pakailah pemberian ini untuk kemuliaan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap memberi. Amin. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhanku. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhanku. Kau jaga diriku, kau jaga imanku dari pencobaan. Kau jaga diriku, kau jaga imanku dari pencobaan. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhanku. Kau jaga diri, kau jaga iman dari pencobaan. Kau jaga diri, kau jaga Haleluya. Shalom semua. Selamat datang kembali di gereja. Terlebih lagi yang bukan warga negara seperti saya. 6 bulan sudah kita tidak datang beribadah di sini ya. Dan hari ini hari pertama setelah 6 bulan kita kembali ke gereja. Mari berikan tepukan kepada Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya mau melambaikan. Semua melambaikan tangan. Lambaikan tangan. Selamat datang kembali di gereja Glad Tidings Bahasa. Silakan duduk. Ya, kerajaan memberi undang-undang bahwasanya bukan warga negara belum boleh beribadah di gereja. Saya rasa hampir 1 bulan, ya, Julai, dan hari ini kita kembali. Ini adalah perintah kerajaan, bukan gereja kita suka-suka melakukan ini ya. Dan kita sebagai umat Tuhan harus taat kepada pemerintah. Itu yang kita lakukan. Dan hari ini dengan berkemenangan kita boleh kembali ke gereja. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan dari hambanya yang dulu sudah pernah memberikan juga firman Tuhan kepada kita di sini tahun lalu, dan hari ini beliau kembali akan berkongsi firman Tuhan, dan saya percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita masing-masing melalui beliau. Amin. Judulnya adalah Hati Bapa, dan bagaimana hati Bapa terhadap
kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari buka hati dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan pagi hari ini. Tanpa membuang masa lagi, kami jemput hambanya Bapak Elvin Ong. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi. Bagi yang sedang menonton online, selamat pagi dan salam sejahtera. Shalom. Amin. Oke. Saya dari saya buka skrip saya dulu ya. Saya dari Bukit Jelutong, kelompok saya dari Bukit Jelutong. Amat berbesar hati kerana bersama anda semua, ya. Dan saya doakan anda semua sentiasa limpah berkat Tuhan dalam semua perkara, bukan satu perkara, baik dalam kerohanian, ya, perhubungan antara satu sama lain, dan juga pekerjaan, ya. Saudara-saudari, saya percaya tahun 2020 adalah tahun yang sukar dilupai dalam kehidupan kita. Dugaan yang kita sedang hadapi, ya, baik dari segi semua perkara kerohanian, keluarga, pekerjaan dalam musim COVID-19 ini memang mencabar, ya. Memang mencabar. Sepanjang tempoh MCO, saya percaya kita sudah meluang banyak masa, punya banyak masa di rumah masing-masing. Saya percaya dalam hati saya, Bapa di surga telah memberi kita banyak peluang untuk meluangkan masa dengan keluarga, dan kita bersempatan untuk mendalami firman Tuhan. Amin. Haleluya. Di musim COVID-19 ini, banyak perkara kita kena lakukan dalam keadaan kebiasaan baru. Seperti sekarang, kita memakai pelitup muka, penjarakan sosial kita lebih kurang 1 meter, ya. Dan kita berjemaah seperti kata Pastor Hesti, menurut perintah atau perintah SOP kerajaan kita, kerajaan yang ditetap kita. Tapi bagaimana pula pelayanan kita? Bagaimana pula tentang penginjilan kita? Ya, adakah cara kita melakukan penginjilan dan pelayanan akan lebih mantap lagi dalam keadaan begini? Ya, saya berharap semangat kita semua tidak pernah luntur, saudara-saudari sekalian. Walaupun ada banyak perilaku kita di zaman sebelum MCO kita tidak dapat lakukan pada musim ini, ya. Akan tetapi tidak kira apa keadaan baru kita, saya percaya Tuhan telah meningkatkan daya minda kita dan mendorong kita ke arah tahap yang lebih bersemangat untuk menjalani pelayanan dan penginjilan kita hari ini. Amin. Ya. Keadaan yang mencabar ini telah secara tidak langsung, ya, saudara-saudari, memaksa kita semua mempelajari apa yang baru. Teknologi maklumat. Misalnya ada antara kita yang berzoom di antara satu sama lain. Ya, gunakan media sosial untuk memperhebatkan lagi pelayanan
kita untuk Tuhan Yesus. Justru itu kita semua nak tak nak, kita pun kena terpaksa berganjak dari tempat yang selesa dan kebiasaan kita semua. Saya ternampak ada juga Facebook ya untuk jemaah ini yang telah aktif. Itu perkara yang baik, itu pun sudah ke tahap yang mantap bagi jemaah ini ya. Saudara-saudari, hari ini saya akan, disebabkan agak kesuntukan masa, saya akan mengkongsikan firman Allah dari Lukas pasal 15 ayat 1 hingga 32 ya. Secara ringkasnya ya. Okey, secara ringkasnya mengenai 3 perumpamaan yang diberi Tuhan Yesus kepada kita semua. Perumpamaan tersebut 3 ya, adalah domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. 3 perumpamaan, saudara-saudari. 3. Secara menyeluruh, saya ada beberapa pemerhatian ketika saya membaca 3 perumpamaan ini. Apakah pemerhatian saya? 3 perumpamaan ini ada 3 persamaan. Apakah persamaan? Persamaan nomor 1. Perumpamaan ini ada pemiliknya masing-masing. Perumpamaan ini ada pemiliknya masing-masing. Misalnya seorang gembala dalam perumpamaan nomor 1 memiliki domba. Bagi perumpamaan nomor 2, seorang wanita memiliki dirham. Dan perumpamaan yang ketiga, seorang bapa yang memiliki 2 orang anak ya. Andai kata seorang daripada kamu mempunyai 100 ekor domba, itu tertulis dalam Lukas 15 ayat 4. Andai kata seorang wanita mempunyai 10 keping dirham, itu tertulis dalam Lukas 15 ayat 8. Ada seorang bapa mempunyai 2 anak lelaki, tertulis Lukas pasal 15 ayat 11. Persamaan nomor 2 saya ingin bentangkan ialah ketiga-tiga perumpamaan ini menceritakan bahawa pemilik-pemilik ini kehilangan sesuatu. Pemilik ini kehilangan sesuatu. Misalnya gembala kehilangan seekor domba. Seorang wanita kehilangan sekeping dirham. Dan seorang bapa kehilangan seorang anak bongsunya ya. Kehilangan sesuatu yang amat berharga kepada pemilik-pemilik tersebut. Persamaan nomor 3 saya ingin bentangkan ya, itu pun penting juga. Persamaan nomor 3, Yesus mengakhiri ketiga-tiga perumpamaan ini dengan pemilik ini berpesta setelah mereka berjaya menjumpai sesuatu yang hilang. Dia berpesta setelah menjumpai sesuatu yang hilang. Lukas 15 ayat 1 hingga 6 ada berkata,
Dan ia telah menemukan domba. Itu perumpamaan nombor 1 ya. Ia meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Wah, ini memang. Dan setibanya di rumah, dia memanggil sahabat semua, jiran tetangga semua, serta berkata kepada mereka, sukacitalah bersama dengan aku, sukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Lukas 15 ayat 9. Dan setelah menemukannya, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, sama pattern ya, sama corak, sambil berkata, itu seorang wanita, bersukacitalah bersama aku, kerana aku telah menemukan dirham yang telah aku hilang. Perumpamaan nombor 2. Perumpamaan nombor 3. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ambilkanlah jubah yang panjang dan terbaik dan pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jari tangannya serta kasut pada kakinya, dan bawalah anak lembu tambun, sembelih, dan sambil makan kita akan dibuat bersukaria. Saudara-saudari, bersama nombor 3, kesemua pemilik berpesta setelah berjaya berjumpa dengan apa yang hilang. Bersama nombor 3. Di sini Yesus sedang berkongsi dan memberi satu gambaran mengenai kasih seorang pemilik yang ada pada yang hilang. Sebelum kita mengimbas secara ringkas ya, sebab kita kesuntukan masa, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di syurga, kami amat bersyukur kepadamu kerana mengirim anakmu lalu mengambil tempat kami dan mati disalibkan atas menebus dosa-dosa kami. Yesus, segala kebaikan dan keselamatan telah kami terima dengan hati yang terbuka. Izinkanlah saya minta agar Engkau melapangkan hati dan minda kami untuk menerima segala yang Engkau ingin sampaikan hari ini. Bantulah kami untuk menjumpai apa yang telah hilang sekian lama dalam hidup kami, yaitu semangat untuk mencintai-Mu dan melayani-Mu, Tuhan. Hari ini hati kami yang suam-suam suku dan panas tidak, dingin pun tidak, akan Engkau hangatkan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami minta dan berdoa. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara-saudari, kita telah membaca dan mendengar ketiga-tiga perumpamaan ini dalam firman ini, khususnya banyak kali. Tetapi perumpamaan ini penting dan ada hubungan kait dengan tema penginjilan pada musim kita hari ini. Amat wajar kita semua mengerti dan memahami apa pintu hati Bapa kita di syurga. Khasnya perumpamaan yang ketiga, anak yang hilang. Perumpamaan ini mengisahkan tentang seorang bapa yang memiliki 2 orang anak, iaitu anak sulung 1, anak bongsu yang kedua. Suatu hari si anak bongsu meminta bahagian harta miliknya daripada bapanya, dan kemudian dia pergi ke luar negeri, pergi jauh ke luar negeri. Anak bongsu itu memboros
dan miliknya hingga memboros miliknya hingga dia jatuh miskin. Dan akhirnya dia memutus untuk pulang kembali ke rumah bapanya. Bapa menyambut anak itu dengan sukacita, namun anak sulung bapa itu berasa iri hati dengan perlakuan ayahnya kepada adiknya. Di akhir kisah ini, sang ayah menjelaskan kepada anak sulungnya bahawa anak sulung itu tidak kurang dikasihi dibandingkan dengan anak bongsunya. Bapanya juga memberi pengertian bahawa kedatangan adiknya ini harusnya disambut dengan sukacita. Harusnya disambut dengan sukacita kerana adiknya yang telah dianggap hilang sekarang sudah kembali hidup, saudara-saudari sekalian. Perumpamaan ini menyedarkan kita bahawa pintu hati Bapa tak pernah tertutup untuk kita semua. Amin. Haleluya. Apabila kita sedar bahawa Bapa kita begitu maha pengasih, ya, maka kita pun harus mengasihi dan mengkabarkan berita baik Tuhan kepada rakan-rakan kita yang tidak percaya di mana kita sahaja berada, ya. Tanggungjawab kita semua saudara-saudari adalah mewakili Bapa di syurga untuk mencari yang hilang dan mengkabarkan berita baik. Setiap jiwa yang dijumpai dan diselamatkan akan Tuhan Yesus raikan dalam syurga. Amin. Haleluya. Saya nak tanya saudara-saudari sekalian pada pagi ini, sejauh manakah pemahaman kita tentang pengkabaran berita baik? Sejauh manakah pemahaman kita tentang pengkabaran berita baik? Mungkin sesetengah daripada kita, pengkabaran berita baik adalah membawa rakan-rakan kita, ahli-ahli keluarga kita ke gereja pada hari Christmas ataupun Good Friday untuk mendengar berita baik yang disampaikan para pastor, ya. Ada juga setengah daripada kita menganggap pengkabaran berita baik adalah membawa orang yang tidak percaya ke kelompok sel di rumah kita, khususnya mungkin pada hari Rabu ataupun Jumaat, ya. Ada di setengah kita juga berpendapat memberi risalah kecil mengenai berita baik di Jalan Caukit ataupun di Jalan Petaling Street. Itu penggambaran berita baik, ya. Ada juga setengah orang penggambaran berita baik adalah melakukan lawatan dan pelayanan di hospital, rumah anak yatim, rumah orang tua, pusat serinti dan penjara. Ada juga orang berpendapat pengkabaran berita baik adalah menawarkan masa kita untuk menyertai soup kitchen, memberi makanan percuma kepada orang-orang yang tidak rumah di Kuala Lumpur atau mana-mana saja. Ada orang lebih drastik. Pendapatan pengkabaran baik adalah meninggalkan keluarga dan rakan-rakan kita di Kuala Lumpur lalu terbang ke Afrika atau mana-mana negara untuk melayani orang-orang yang tidak percaya di sana. Apakah pemahaman kita mengenai
pengkabaran Injil, pengkabaran berita baik. Memang berbeza ya, pelbagai. Pemahaman kita memang pelbagai, memang berbeza. Tetapi apa yang penting saudara-saudari ialah pengkabaran berita baik mesti selaraskan firman Allah. Ya. Dalam Roma yang ketiga, pasal ketiga ya, kita mengetahui bahawa semua orang berada di bawah kuasa dosa dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan, dan Bapa di syurga tidak membiarkan hal ini berterusan, lalu mengirimkan anaknya, satu-satu anaknya Tuhan Yesus untuk membayar bagi orang derhaka seperti kita. Kita harus mewakili Bapa di syurga untuk menyampaikan berita baik kepada mereka yang belum mengerti rahsia keselamatan Tuhan. Saudara-saudari, dengan ringkasnya saya ingin membentangkan 5 perkara yang perlu kita sedar apabila kita mewakili Bapa di syurga untuk mencari yang hilang dan mengkabarkan berita baik. Nombor 1, pengkabaran berita baik adalah usaha berpasukan, saudara-saudari. It's a team effort. Usaha berpasukan. Dalam Korintus ada menyatakan banyak cara untuk kita melakukan kerja Tuhan, tapi Tuhan telah memberikan kebolehan kepada setiap orang untuk melakukan. Kita semua bagaikan tubuh manusia yang, dan kita juga harus menyampaikan Kristus kepada seorang dengan berpasukan dengan Roh Kudus. Ya, kita semua tidak boleh melakukannya dengan diri sendiri. Ya, dan Paulus juga ada menyatakan apabila kita berpasukan dengan Roh Kudus, pengkabaran berita baik adalah usaha berpasukan. Nombor 2, kita mesti bergaul dengan orang di luar gereja, bukan di dalam gereja, di luar gereja ya. Kalau kita nak pergi memancing, kita akan pergi ke pasir. Kalau kita nak menuai, kita akan pergi ke kebun ataupun sawah padi ya. Okey. Matius 28 ada menyatakan, pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia, jadikanlah mereka pengikutku, baptiskanlah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Allah. Ajarkanlah mereka menaati segala yang sudah aku perintahkan. Ingatlah, aku senantiasa bersama kamu sehingga akhir zaman. Kata kunci untuk pemahaman ini ialah pergi. Ya, kita kena membuat pengkabaran baik di luar gereja. Ya, kita tidak patut memisahkan diri kita dari dunia kerana takut akhlak kita rosak ataupun dipengaruhi oleh orang yang tidak percaya. Malah Tuhan Yesus menyatakan yang Dia telah berdoa untuk kita semua dan meminta Allah untuk menjaga dan melindungi kita daripada anasir-anasir si jahat. Ya, saudara-saudari, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pemahaman nombor 3 ya, kita tidak boleh melakukan pengkabaran berita baik dengan kebolehan dan kebijaksanaan diri kita. Ya, Efesus 2 ada menyatakan kita semua diselamatkan oleh sebab kita percaya kepada Yesus. Penyelamatan itu bukan hasil
usaha kita sendiri, melainkan kurniaan Allah. Oleh itu kita tidak mempunyai alasan untuk bercakap besar tentang hal itu. Ya, dengan prinsip itu, firman tersebut kita melakukan perkabaran Injil untuk atau kita tidak dapat melakukan pengkabaran Injil untuk mendapat perkenaan dan persetujuan dari Bapa. Ya, kita melakukan perkabaran Injil atas sebab cinta Yesus. Pemahaman nombor 4, Tuhan menggunakan kita dengan cara Dia menjadikan kita. Ya, kita kena tahu kepribadian kita sendiri. Ada orang yang bersikap ekstrovert, ada orang yang bersikap introvert. Ekstrovert seorang yang pandai bercakap, pandai bertutur. Introvert seorang yang pendiam. Ya, Engkau menciptakan aku dengan baik dan luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyedarinya. Itu terpetik dari Mazmur 139. Ya, Tuhan mencipta kita, Tuhan juga menjadikan peribadian kita. Tak kira kalau kita pandai bercakap ataupun bersikap pendiam, ya, Tuhan juga boleh menggunakan kepribadian kita untuk menjadi kesaksian untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, kalau kita seorang yang pendiam, Bapa juga boleh gunakan kita untuk menjadi kesaksian Tuhan Yesus dengan cara yang berbeza, dan malah mungkin lebih berkesan lagi, ya, di sesetengah keadaan atas situasi. Yang terakhir, pemahaman terakhir, kita perlu bersedia menghadapi perkara yang tidak dijangkakan. Ya, oleh itu aku dipenjarakan. Paulus berkata, oleh sebab aku dipenjarakan, kebanyakan orang Kristian di kota ini mempunyai keyakinan yang lebih teguh kepada Tuhan. Mereka semakin berani mengkabarkan berita baik tanpa rasa takut. Ya, akibatnya semua pengawal istana dan orang di sini tahu bahawa aku dipenjarakan kerana aku hamba Kristus. Itu kata Rasul Paulus. Kita perlu sedar bahawa syaitan sentiasa melakukan kebalikan dari apa yang Tuhan lakukan. Tetapi kita kena yakin Bapa di syurga sentiasa menjadikan setiap kejahatan menjadi kebaikan. Ya. Sebelum saya mengakhiri kongsi firman hari ini, saya ingin menyampaikan sebagai penutup perumpamaan yang terakhir. Yesus bagaikan bola yang seringkali disepak sini, disepak sana. Kalau kita temui kawan-kawan dari negara barat, mereka berkata, kami tidak memerlukan Yesus kerana kami tidak percaya Tuhan ada. Orang Asia lebih memerlukan Yesus kerana mereka khurafat dan tahyul. Orang Asia pula berkata, kami tidak memerlukan Yesus kerana kami sudah ada agama sendiri. Orang Baratlah yang lebih memerlukannya kerana budaya mereka serong. Kalau kita temui kawan-kawan kita di bandar, mereka pula berkata, kami tidak memerlukan Yesus kerana kami sudah serba ada. Orang di kampunglah yang lebih memerlukan Yesus kerana mereka serba kekurangan, serba kesusahan. Orang kampung pula berkata, kami tidak memerlukan Yesus kerana kami sudah mempunyai adat masing-masing. Hidup kami aman.
Orang bandarlah yang lebih memerlukan Yesus kerana hidup mereka tidak aman dan ketaksupan dengan kebendaan. Kalau kita temui orang-orang tua pula, mereka berkata, kami tidak memerlukan Yesus kerana kami sudah ada lebih banyak hikmah. Orang muda lah yang lebih memerlukan Yesus kerana mereka memerlukan hikmah untuk menjalani kehidupan. Orang muda pula berkata, kami tidak memerlukan Yesus kerana kami ada lebih banyak tenaga untuk menghadapi cabaran dan dugaan. Orang tualah yang lebih memerlukan Yesus kerana mereka memerlukan kekuatan untuk mengharungi saki-baki kehidupan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, kita semua amat memerlukan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyindari engkau dan wajahnya akan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya akan pas kepada Pastor Hesti. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Om. Firman Tuhan yang sudah kita dengar. Di sini ada orang bandar, ada orang yang dari kampung, ada orang tua, ada orang muda. Siapa yang paling memerlukan Tuhan Yesus? Saya, kamu, kita semua memerlukan Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus, kita tidak boleh sampai kepada Bapa. Amin. Amin. Dan kita yang dulu pernah terhilang sudah didapatkan, sudah diselamatkan. Tugas kita sekarang untuk menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang masih terhilang di luar sana. Tugas kita harus dengan kekuatan dan hanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Ya, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku aku dapat menjalani hidup ini. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan adalah harapan kita. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
sana. Hanya dengan kekuatan daripada Tuhan kami mampu melakukannya. Berikan kami semangat ya Tuhan, sebagai alat-Mu, sebagai saksi-Mu di luar sana. Dan biarlah melalui kehidupan kami sehari-hari, orang boleh melihat bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Elvin Ong yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini dan keluarganya, istri dan anaknya. Berkati mereka menjadi alat-Mu, alat di tangan Tuhan. Pakai mereka Tuhan lebih luar biasa lagi untuk memberitakan firman-Mu. Dimanapun mereka berada, pakai mereka sebagai alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua hamba-Mu di sini, untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati, lindungi, jagai. Tangan kasih Tuhan menyertai kami semua dan ahli keluarga kami dimanapun berada. Bagi yang bersama dengan kami dan juga yang jauh dari kami, mungkin di Indonesia, di Filipina dan di mana saja Tuhan, Engkau menyertai, memberkati, melindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Bebaskan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari COVID-19. Kami percaya tangan kasih Tuhan senantiasa akan menyertai, melindungi kami. Mari kita terima berkat daripada Tuhan sebelum kita melangkah keluar dari tempat ini. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahteranya menyertai kita, memberkati kita, memelihara hidup kita senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk notifikasi mingguan, tekan subscribe dan loceng.